right behind you. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Mami Cat. Okay, so thank you so much kat korang sebab korang sentiasa support Bonda Nervous. Okay, kali ni #Bonda Seram. Okay, dalam Bonda Seram ni kita menyajikan cerita-cerita yang seram, cerita-cerita yang menakutkan, cerita-cerita yang pelik lah, yang orang kata misteri. Okay, daripada pengalaman aku sendiri ataupun pengalaman korang ke yang kita boleh share sama-sama, ataupun pengalaman daripada orang yang aku panggil lah, maksudnya orang itu pun ada berpengalaman, pernah merasa, pernah kena rasuk ke, aku tak tahulah. Okay, so jom kita sesama dengar cerita ni. Can you see me? I'm here. Behind you, look. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Azmi. Okay, sebelum tu kita suruh Azmi kenalkan diri dia dulu. Mi, kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Azmi Iskandar, berumur 37 tahun dan saya bekas pengamal pengubatan Islam. Okay, sebelum tu saya nak tanya satu soalan Ami. Ya, saya. Ada orang cakap kita ni manusia ni ada dianugerahkan satu, orang kata, kelebihan yang terbuka hijab tu, yang boleh tengok-tengok tu. Itu sebenarnya apa tu? Boleh kongsikan ke tak? Sebenarnya perkara ni bagi saya, selama saya menjadi pengamal perubatan, saya simpulkan perkara ni terbahagi pada 5 lah. Pertama, hijab orang tersebut cacat. Tidak tertutup dengan sempurna. Kedua, dia pengamal sihir. Ketiga, dia bekas disihir. Orang-orang yang telah disihir, mereka ni diberi anugerah untuk boleh nampak jugalah. Yang kena sihir tu? Yes, mangsa sihir. Mangsa sihir. Mangsa sihir, mangsa yang kena rasuk dan sebagainya lah. Okay. Keempat, orang-orang yang beramal lah. Beramal. Beramal dan Allah beri kelebihan untuk mereka nampak gifted juga lah kan? Gifted. Okay. Dan yang kelima adalah anugerah. Anugerah. Oh, Anugerah. okey. Yang tadi tu beramal. Yang ni anugerah. Lain guys. Lain. 2. Okey. 5 ni lah 5 ni. untuk manusia biasa macam kita. Okey, faham. Okey, tak semua orang akan boleh tengok-tengok benda-benda mistik-mistik ni kan, betul kan? Okey, sekarang ni kita nak dengar pengalaman Azmi sendiri. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa like, comment, share dan tentulah subscribe Bonda Nervous #Bonda Seram. Okey Mi, apa kata kita start lah cerita kita? Penonton pun mungkin dah lama tunggu kan? Okey, baiklah. Masyaallah Muhammad. Cerita ni berlaku pada tahun 2018, yang mana dalam saya punya office telah buat satu travel untuk ke Turki lah. So memang antara negara yang saya teringin nak pergi. Dan sebelum tu saya study lah negara sana, apa yang ada dan sebagainya. Kemudian bila sampai di sana, saya ingat lagi 16 September sebab di tempat tersebut saya dan rakan saya mengibarkan bendera Jalur Gemilang lah pada 16 September sebab itu hari Malaysia. Dan tempat yang saya pergi ni adalah kuil lama Ephesus nama dia. Tuan-tuan boleh google lah Ephesus tu apa. Kuil Ephesus ni adalah kuil yang ribuan tahun sebelum Masih lagi dia dah wujud. Yang mana kalau tuan-tuan pernah baca sejarah, yang mana tempat ini adalah tempat berhampiran dengan gua Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 7 pemuda yang lari itulah untuk selamatkan iman mereka. So sesampai saya di sana saya mula-mula tak perasan. Memang tak perasan. Saya tengok kebesaran Tuhan, kebesaran Allah tentang tamadun-tamadun lama ni lah. So bila saya turun, dia macam tempat dia tu, dia akan menurun dan sampai ke tempat library. Library ni besar lah. Masa saya turun tu, saya ternampak kelibat di celah-celah batu sebab tempat tu, kuil tu dia macam runtuhan-runtuhan lah. So kelibat-kelibat ni dia berdesuk-desuk, maksudnya dia laju. Saya tengok kiri kanan, apa benda ni kan. So bila saya amati dari jauh, saya ada nampak satu wanita yang mana saya nampak rambut dia
penuh dengan ular. Daripada jauh saya nampak cantik, tapi saya macam pelik, kenapa rambut dia bergerak? Kan? Saya tenung daripada jauh, saya nampak rambut dia bergerak. Kemudian saya buat tak nampak lah, sebab saya rasa ini bukan orang. So benda tu makin lama mungkin hampir dekat saya, dan saya terus pergi cepat-cepat lah ke bawah cari kawan-kawan yang lain. Dan saya baru teringat benda ni yang saya pernah dengar lah, nama dia Medusa. Medusa. Bila saya dalam hati saya kata ini Medusa, saya terus palingkan mata saya cari kawan-kawan saya yang lain. Kan? Dan saya perasan seolah-olah dekat belakang saya ni macam ada orang ikut. So saya antara orang yang terawal keluar daripada tempat tu. Okey, sebelum tu nak tanya, kita pun tak tahu kan penonton ni tahu ke tak Medusa ni apa. Medusa sebenarnya apa benda? Dia jin ke setan ke apa? Wallahualam, yang saya pasti jin. Okay. Kemudian bila saya di Turki lama, lebih kurang dalam 10 hari. Okay. Pergi satu tempat ke satu tempat tu dia makan masa 1 hari 2 hari lah. So gangguan ni dia berlarutan. Dia bukan sehari saya kena. Kemudian untuk ke Kapadokia, kami bermalam di sana lebih kurang 2 malam lah. 2 malam. So di hotel berdekatan dengan situ, saya memang dah start kena ganggu lah. Sebelum tu saya reverse balik. Saya tertinggal ada satu babak yang mana kami pergi singgah di R&R. Saya tak ingat R&R mana, dia macam ada satu perhentian lah. Okey. Kat situ kami tempah kopi yang paling mahal lah masa tu. Yang pekat tu kan. So masa tu saya nak pergi toilet. Masa saya nak pergi toilet, saya nampak dekat tepi toilet tu ada satu tongkat yang pelik sikit. Dia macam cangkul tapi bukan. Dia kayu semua. Dia duduk kat mana tu? Kat tepi tandas toilet. Okey. So saya panggil kawan saya, suruh tangkap gambar. Saya pegang benda tu. Uish. Wahal pula Jazil. Saya pegang benda tu sebab saya macam ni something macam pelik kan? pelik kan. Cuba tangkap gambar lah. Tangkap gambar. Kemudian saya cari gambar-gambar tu dah tak ada dah. Saya tak tahu hilang ke apa ke. So saya letak balik. Saya pergi toilet. Lepas pergi toilet, saya tengok benda tu tak ada. Yang tongkat tu tak ada. Tongkat tu tak ada. So saya macam telah elok. Lepas tu hiburkan hati sendiri lah. Mungkin ada orang ambil kot. Kan, Mungkin orang punya kot, orang kalik kot. Okay. Kemudian Allah masuk selamat, kita balik pada hotel tu balik. Masih di hotel tu, saya menginap satu bilik 3 orang. Okey. Saya dengan kawan-kawan saya ni lah, 2 orang. So masa di hotel memang wifi dekat bilik tak ada. Kami kena pergi lobby lah. So seorang mandi. Kemudian giliran saya mandi, bila saya keluar, diorang semua dah tak ada lah. Diorang kat bawah. So saya ke bawah lah juga. Balas mesej apa semua, balas WhatsApp. Kemudian saya pun rasa macam tak sedar hati, macam nak naik atas kan. Masa tu dah pukul berapa dah? Masa tu awal lagi dalam pukul 10-11 macam tu lah. Okay. So saya naik atas. Bila naik atas tu saya macam confused. Aku jalan mana tadi? Sebab dia tak naik lift, dia naik tangga tau. Dia macam confused sikit hotel tu. Tadi aku naik lift, ini mana pula lift ni? Sebab saya tak faham dia punya ni lah, kedudukan lift dengan tangga tu lah. So saya naik tangga. Bila saya naik tangga tu gelap. Dah meremang. Tangga tu gelap. Kemudian saya cari mana hotel saya punya bilik kan. Sebab bilik dia tu dia macam lorong panjang tau. Kiri kanan bilik dia panjang, memanjang lah. Sunyi lah. Sunyi gila. Bila sunyi gila tu, saya macam dah cuak. Asal gelap ni kan. Saya beranikan diri lah, buka lampu dekat handset tu. Saya suruh, tiba-tiba lampu atas buka. Rupanya lampu automatik. Bila kita gerak, nanti dia buka tik 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 tik. Bila kita langkah tak sampai berapa kaki daripada lampu tu, nanti dia menyala lah sendiri. So tiba-tiba saya nampak kat ujung tu ada satu lampu menyala. Kenapa satu tu menyala? Rosak kot. So saya jalan sebab saya ingat saya punya bilik, nombor bilik. Ini dah dekat dah dengan bilik aku, 4 bilik lagi ni kan. Kemudian saya kira lampu yang menyala ni, sebab saya berhenti. Lampu yang menyala ni macam bilik aku. Okay.
Kemudian saya dengar ada orang berjalan kat belakang. Saya toleh. Sebab gelap kan, gelap macam sama-sama. Macam ada orang perempuan. Oh, makcik cleaner kot. Rambut panjang lah tu apa. Anggap je lah. Saya sangka baik. Anggap je lah makcik cleaner kan. Kita sedapkan hati lah kata kan. Sedapkan hati. Walaupun hati tu masa tu dah Betul. dudak-dudak. Sedapkan hati. Mungkin makcik cleaner kot. Tengok jam pukul 11 lebih. Pukul 10 lah. Lebih kurang macam tu. So saya jalan, rupanya yang lampu bercahaya kat depan saya tu adalah depan bilik saya. Satu-satu lampu kat situ je bercahaya. Yang terbuka depan bilik saya. Bila saya buka pakai kad automatik tu, kan, dia terbuka, saya dapat rasakan angin panas keluar daripada bilik. Okay. Kemudian saya macam tersentak lah, angin apa pula ni? Setahu aku aircon sejuk, kan, kenapa panas pula? Sedapkan hati lagi. Oh, mungkin aku yang terlalu sejuk kot, kan? Sebab aircon sana sini kan. Kemudian bila saya masuk, angin daripada luar pula panas masuk dalam juga. Yang silap saya dah masuk baru saya bagi salam. Oh, lambat bagi salam. Lambat bagi salam. Saya masuk, lupa Assalamualaikum. Itu kan. Masa saya dah bagi salam tu, angin tu dah masuk awal lah. Dia follow sekali Dia tu. follow sekali lah. Kemudian saya pun labuhkan diri sebab diorang tak ada kad tu, saya sendalkan dengan slipper saya lah supaya diorang senang masuk kan. Masuk lah. Sebab saya nak rehat, takut diorang tintang-tintang kan. So tak lama tu saya dah tertidur. Diorang pukul 12 lebih je tu baru diorang masuk lah. Saya terjaga sebab bunyi bising, diorang dah masuk. Kemudian saya nampak diorang buka tingkap. Diorang kata panas. Saya pun pelik. Kita pasang aircon kot. Takkan panas, dia kata panas. Dia buka seluas-luasnya, ada satu tingkap tu lah. Tingkap tu pula bersebelahan dengan saya. Bawah kaki saya. Okay. Diorang tidur belah kiri dengan belah depan saya lah. Jadi bilik tu besar lah sebenarnya kan? Besar sangat. Kemudian tak lama tu, Allahumma salli Muhammad, tiba-tiba saya tak boleh gerak. Tak boleh gerak? Saya tak boleh bergerak. Saya buka mata pun saya tak boleh. Masa tu saya dengar bunyi bahasa Turki. Yang saya faham bahasa Turki tu, dia kata, kenapa engkau ganggu urusan aku? Oh, juga lah bahasa-bahasa Turki. Saya tak faham bahasa Turki. Tak faham tapi... Tak faham, tapi saya faham apa yang dimaksudkan. Okey. Dia cakap bahasa Turki, tapi saya punya hati cakap, kenapa bila masa aku ganggu kau? Macam tu lah saya jawab. Kenapa kau ganggu urusan aku? Bila masa aku ganggu urusan kau? Dia berdialog dengan hati lah. Lepas tu dia bisik lagi. Lepas tu dia cekak tangan saya tak boleh bergerak. Saya baca macam-macam, saya baca, saya azan semua. Lepas tu sikit-sikit mata saya boleh bergerak. Saya, ya Allah. Masa tu ya Allah kan. Saya tengok macam-macam benda dekat sekeliling saya. Termasuk yang dekat kuil tu ke? Medusa ada. Lepas tu saya nampak macam ada lembaga berbulu putih. Lalu kalau kat Malaysia berbulu hitam. Okey. Kat sana berbulu putih dan mata dia merah. Besar macam Bigfoot tu. Macam Bigfoot. Mata dia merah, dia semua putih. Kemudian Medusa tu ada. And then macam laba-laba. Yang itu dekat Shilling. Dia macam laba, kemudian badan dia orang. Semua ni, diorang ni keliling saya. Seorang-seorang serang. Dah seorang ni dia puas hati, dia akan tukar. Dan dia ugut saya. Dia kata, sebab engkau ganggu urusan aku akan bunuh engkau. Dia nak bunuh saya. Okey, bermakna hantu ni boleh bunuh manusia lah. Tapi saya tak yakin dia boleh bunuh saya. Okey. Sebab masa tu saya berdebat dengan dia. Saya cakap hanya Allah je yang boleh bunuh saya. Tapi kalau kau nak bunuh lah. Itu pun atas kehendak Allah. Kemudian dia ugut saya, dia twistkan cerita. Dia kata kat bawah ni ada satu ustaz. Dekat hotel tu memang ramai orang Malaysia menginap. Okey. Dia kata dekat bawah ni, hotel bawah ni ada satu orang ustaz. Kalau aku tak bunuh kau, aku bunuh ustaz tu. Lepas tu saya jawab, bunuhlah, aku bukan kenal ustaz tu pun. Ya. Yalah. Saya tak tahu dia nak belik-belik cerita ke apa. Cuma saya terkejut sebab makhluk-makhluk ni ada yang saya tak pernah nampak. Mungkin jin-jin daripada sana ke kan. Sebab kalau kita kat Malaysia nampak pocong, nampak hantu kan? raya. Kat sana dia pelik sikit. Berbeza. Kemudian dia punya ugutan tu memang dia ugut nak bunuh je. Sebab selama ni yang saya tahu lah kan, hantu kan selalu macam
dia suka menjelma, lepas tu sebab kita takut kan. Tapi tak pernah lagi yang macam satu tu, dia macam ada urutan pula. Maksudnya dia boleh berkomunikasi pula dengan manusia tu, kan? Betul tak? Sesuatu yang pelik lah macam. Memang saya pelik. Lepas tu saya macam terpinga-pinga, apa yang aku telah ganggu urusan dia. Kan? Kemudian Medusa kata, itulah Medusa pun datang. Dia macam pelik sebab apa, dia orang serang tapi memang saya tak boleh gerak, tapi dia orang tak boleh nak buat apa-apa. Nak cederakan saya tak boleh lah. Cuma saya dalam keadaan lemah lah. Sebab saya pun baca ayat suci Al-Quran semua. Kan? Saya tentang dia, saya cabar, bukan cabar lah, maksudnya saya cuba fight dia lah. Fight dia untuk betulkan keyakinan saya bahawa Allah lebih berkuasa daripada kau. Betul. Kan? So satu persatu makhluk-makhluk ni hilang. Satu-satu hilang. Yang paling lama sekali saya bertaruh dengan yang berbulu putih ni lah, dengan mata merah. Yang saya peliknya, kawan-kawan saya semua tak dengar. Saya dah menjerit sekuat hati lah. Tapi bila Zahid dia itu, kita je rasa sebenarnya suara tu lontar kan. Saya dah menjerit sekuat hati, saya rupanya dengar macam tu je. Kemudian esok pagi saya tanya diorang, kau ada dengar apa-apa? Tak ada lagi, okey je. Cuma panas je dia kata. Panas tu, padahal aircon ada. Kemudian saya pesan kat dia, kenapa buka tingkap? Sebab tingkap tu terbuka lah, makhluk-makhluk ni masuk. Dengan saya tak bagi salam, kemudian tingkap tu terbuka, memang makanan dia. So nak dijadikan cerita, saya ceritalah diorang kan. Ada 2-3 orang, ada akak tu pun dia percayalah sebab dia tahu apa kelebihan saya sebelum ni. Boleh nampak-nampak juga. So nak dijadikan cerita, bila kami balik daripada Turki, 2 minggu selepas tu, kawan perempuan yang saya cerita tu, dia cerita, dia kata, Mi, hotel yang sama, suami aku punya kawan pergi sana, dan hari dia duduk sana dekat Turki 2 hari je. Kemudian dia kena balik sebab apa? Dia kena rasuk kat sana. Hotel yang awak duduk Hotel yang sama. Sebenarnya hotel tu keras. Memang hotel tu keras. Dan kalau tengok rumah. Dan kalau perasan, hotel tu banyak patung-patung Buddha. Dia macam patung-patung lah, patung-patung. Saya pun pelik, ni orang Islam tu macam mana tapi dia banyak patung-patung. Dia punya apa? Dia punya perhiasan dia, banyak patung. Perhiasan dia. Dan sangat suram. Orang kata kalau rumah kita banyak patung pun tak baik, betul tak? Benda tu dia suka menempel kat tempat yang macam tu kan. Okay, so kira cerita Mi ni kira bagi saya seram lah. Sebab hantu yang dia jumpa tu jenis bercakap pula. Maksudnya sesuatu yang dia ugut kan. So tak tahulah kalau orang lain kat tempat Mi, mungkin saya rasa sebab Azmi ni pengamal perubatan Islam, jadi dia cuba, saya rasa ni pendapat saya sendiri, dia cuba untuk menguji kekuatan dia dengan Azmi. Mungkin itu pendapat akak tahu. So apa korang rasa? Kalau korang ada komen, korang boleh share dekat kita orang, boleh drop komen kat bawah. Mungkin korang pun ada cerita di sebalik tu ke, ataupun korang ada benda-benda korang tahu, info mengenai hantu putih berbulu mata merah tu ke, sebab aku pun tak pernah dengar benda tu. So korang boleh drop message kat bawah. Okay, so next kita akan jumpa lagi untuk cerita seterusnya. Thank you guys. Bye.